Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ni saya dihantar satu message di dalam Instagram berkaitan tentang satu video yang diminta untuk saya react berkaitan dengan video berkenaan. Jom kita tengok video itu terlebih dahulu. Ini ialah video daripada TikTok Ada pula baca-bacaan macam tu. Wahabi versus Ahlussunnah wal Jamaah katanya. Saya katalah, majoriti ulama mengatakan orang yang tinggal solat dengan sengaja wajib qada. Sebahagian kecil para ulama mengatakan orang yang tinggal solat dengan sengaja tidak perlu qada, hanya perlu taubat. Jangan berani-berani mengambil pandangan yang sedikit kerana ia adalah pandangan yang sesat dan mereka dalam api neraka. Tu dia, masuk neraka saja. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umatku di atas kesesatan dan pemeliharaan Allah atas golongan al-jamaah. Dan siapa yang syaz menyalahi jamaah, berarti yang syaz itu dalam neraka. Tu dia ambil hadis tu. Jangan ambil pandangan yang sedikit katanya. Itu adalah kesedaran kat dia nak taubat. Katalah umur dia 15 tahun dia balik kan. Lelaki umur 15 tahun dia balik. Lepas tu dia tak solat sampai umur dia 35 tahun. 20 tahun dia tak solat. Sampai umur 35 tahun baru dia terasa nak solat. Lepas tu dia tanya ustaz, saya ni baru nak solat. Jadi macam mana? Perlu tak saya untuk qada solat? Maka ulama berbeza pendapat dalam masalah ni. Majoriti ulama dia kata kena qada. Dia kata kena qada. Masa kita kena qada lah 17 kali 20 tahun. Sebab satu hari 17 rakaat. Ibn Taymiyah dia kata orang yang tinggal salat dengan sengaja ni dia tak perlu qada. Kerana Nabi SAW menyebut man nama 'anis salah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Sesiapa yang tidur sehingga terlepas waktu solat ataupun lupa, maka hendaklah dia salat waktu dia ingat. Dia lupa salat sampai terkeluar waktu, dia kena qada salat tu. Ibn Taymiyah kata Nabi kata qada ni ada untuk orang yang lupa dan tidur je. Orang yang tinggal sengaja tak kena. Sebab hadis tak sebut. Mazhab Syafi'i kata tak, kalau orang lupa pun kena, orang tidur pun kena. Yang mana tak salah orang tidur dengan lupa ni. Kalau dia kena qada, yang tinggal sengaja lagilah kena. So hadis yang sama tapi cara faham berbeza. Saya lebih cenderung pada pendapat Ibn Taymiyah kerana pendapat ni lebih memudahkan orang untuk kembali pada agama. Tapi saya tak nafikan pendapat majoriti ulama yang suruh qada tu lebih selamat. Siapa Ahlussunnah wal Jamaah mestilah merupakan golongan disepakati dan dipersetujui oleh majoriti umat ulama Islam. Sekiranya ia hanya mendapat dukungan daripada segelintir umat Islam, maka ia belum dapat dipastikan kebenarannya. Hal ini kerana jika sesuatu itu benar, maka sudah tentu ia mendapat persetujuan daripada majoriti umat Islam. Namun apabila ia mendapat penolakan oleh kebanyakan umat Islam, maka itu menunjukkan ada sesuatu yang salah dalam pegangan. 90% umur lalai kena qada semua ke ustaz? Kalau malas tak mampu qada gua ni. Kata-kata sembahyang kita banyak. Sebab ni ada orang dia ngajar, dia kata dah kalau kita tinggal banyak, siang orang tu padang tak keluar rumah qada. Cakap pang tu bodoh, cakap gitu. Bodoh Qada sembahyang ni pak mazhab sepakat dah. Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Syafi'i, Imam Maliki. Imam bukan ustaz. Bukan mantan mufti, imam mujtahid. Faham tak? Sepakat dah wajib qada. Nabi sebut dalam hadis sahih, man nasiyan salati, siapa tinggal satu sembahyang fal yusalliha idza zakaraha, wajib dia kena qada bila dia teringat semula. Batu tak ada khilaf qada ni. Tapi dia dah kalau banyak hidup kita kan ibadah.
Hidup kan untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak cipta jin dan manusia untuk main-main saja, tapi motif penciptaan untuk beribadah kepada aku. Jadi kita perbanyakkan qada jadi sebagai ibadah kita. Faham? Kamu lihat hidup. Kata Pak Mak ni, kopak dah ni, mai tu baik dalil kejap, saya nak qada 2 kali lagi. Kan comel kan? Bukan tak keluar rumah, tak ada ulama kata kena qada tak keluar rumah. Jadi bila kita hutang kena bayar. Nabi tak, orang tanya Nabi, nak bayar hutang Allah dulu ke hutang manusia? Nabi jawab jelas, fadainullah ahaqqu yang an yuqda. Hutang Allah mesti dibayar dulu. Sebab tu tak ada khilaf, pak-pak mazhab sepakat belaka wajib qada. Ada pula dia tengok kalau kena qada siang ni tak keluar rumah, qada sokmo. Cakap apa bodoh itu? Ulama apa gitu? Faham? Jangan lebih daripada ulama kita ni. Jadi kita qada, kita semayang zuhur, lepas tu buat qada zuhur. Sebelum orang belum semayang zuhur, qada zuhur. Jadi ada 3 zuhur situ kan comel. Setiap yang kita rakaat sujud tu ada pahala besar di sisi Allah. Nak? Takut benda qada. Jangan mati tanpa ada niat untuk mengqadakkan solat yang telah ditinggalkan dengan sengaja. Berusahalah mengqadaknya mengikut kemampuan. Jika ajal tiba, mudah-mudahan Allah telah mengampunkan semua dosa solat yang tidak mampu kita qadak, berbanding memilih untuk bermudah-mudah dalam agama. Alhamdulillah, kita telah menonton video berkenaan sama-sama tadi. Jom kita berikan reaction berkaitan tentang video itu. Pertama, apabila saya melihat si pemilik video ini mahu mempertahankan dirinya dengan begitu terpaksa sekali, nak kata kena ambil pandangan majoriti dan tinggalkan pandangan minoriti. Dia bawa hadis riwayat Imam At-Tirmizi, innallaha la yajma'u ummati atau qala ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala dhalalah wa yadullah ma'al jamaah wa man syadza syadza ila an-nar. Sesungguhnya Allah tidak akan menghimpunkan umat atau umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kesesatan. Tangan, iaitu pertolongan Allah bersama dengan al-jamaah, dan sesiapa yang mengasingkan diri, dia mengasingkan diri ke neraka. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebagian para ulama menyatakan ia adalah hadis yang hasan, dan ada juga yang mengatakan ia sahih kecuali perkataan man syadza syadza ilan nar, dan sesiapa yang mengasingkan diri, dia mengasingkan diri ke neraka. Tetapi pemilik video ini dia tak jujur. Dia hanya bawakan hadis itu saja dan dia kata ini riwayat Imam Tirmizi. Sedangkan dia tak bawa pula apa yang ditulis oleh Imam Tirmizi. Dan Imam Tirmizi sebut perkara yang cukup penting yang sepatutnya dia bawakan. Imam Tirmizi kata wa tafsirul jamaah inda ahli ilmi hum ahlul fiqh wal ilmi wal hadis. Tafsiran al-jamaah menurut ahli ilmu, mereka itu adalah ahli fiqh, ahli ilmu dan ahli hadis. Dan pandangan yang mengatakan tidak ada qada bagi orang yang tinggalkan solat dengan sengaja yang dibincangkan dalam video ini, itu datangnya daripada ahli fiqh, ahli ilmu dan ahli hadis. Tetapi peliknya si pemilik video ini kata jangan berani mengambil pandangan yang sedikit kerana ia adalah pandangan yang sesat dan tempat mereka dalam api neraka. Aduh, merapu, merepek, meraban sungguh dia ni. Cukup kurang ajar cara dia tulis. Aduh, dia tak tahu ke yang dia pegang sendiri pun mengambil daripada banyak pandangan yang minoriti. Kunut subuh yang dia baca dalam solat itu adalah pandangan minoriti para ulama, sedangkan majoriti para ulama menyatakan ia tidak ada. Pegang wanita membatalkan wudu, itu adalah pandangan yang sangat-sangat minoriti. Bahkan Dr. Wahbah Zuhaili yang bermazhab Syafi'i sendiri pun mengkritik pandangan itu dengan keras. Kalau nak kata pandangan minoriti adalah pandangan yang sesat dan tempatnya dalam neraka, maka si pemilik akaun TikTok yang buat video inilah yang mula-mula akan sesat dan berada di dalam api neraka. Sebab tu orang suruh pergi mengaji, ambil ilmu dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar cari jalan buat cedok-cedok kebodohan kat sana kat sini untuk buat konten dekat TikTok. Al-jamaah menurut kefahaman Ahlus Sunnah tidak diterjemahkan dengan maksud majoriti, tetapi dimaksudkan dengan jama'atus sahabah, iaitu orang yang mengikut kumpulan sahabat dalam kebenaran. Sebab itu kita sendiri disebut ahli sunnah wal jamaah, iaitu orang-orang yang berpegang kepada as-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta jama'atu para sahabah. Walaupun anda seorang sahaja yang berada dekat negara Syiah, contoh negara Iran, anda tetap jamaah kerana anda berada di atas kebenaran. Anda tak perlu ikut ulama-ulama Syiah sekalipun mereka itu majoriti di tempat yang anda duduk. Itu isu yang pertama.
Isu yang kedua, apabila kita sebut tidak timbul isu majoriti atau minoriti, maka kita kena sebut pula isu perselisihan yang tidak diiktiraf yang memang cukup nampak dalam video yang kita tengok tadi. Saya adalah orang yang berpandangan apabila seseorang meninggalkan solat, sama ada sengaja ataupun tidak sengaja, maka dia wajib untuk menggantikan solat berkenaan. Bagi saya, ia adalah pandangan yang kukuh dan kuat. Saya bersama dengan pandangan Ustaz Azhar Idrus dalam hal ini. Bahkan inilah pandangan para tokoh-tokoh ulama, antaranya adalah ulama-ulama dalam 4 mazhab utama umat Islam hari ini. Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab dia Al-Majmu' Syarah Muhadzab disebut, "Wa man wajaba 'alaihi as-salatu falam yusalli hatta fatal waqtu lazimahu qada'uha liqaulihi sallallahu alaihi wasallam man nama 'an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Sesiapa yang wajib solat ke atasnya dan dia tidak melaksanakan solat sehingga luput waktunya, maka wajib ke atasnya qada' solat tersebut berdasarkan hadis, sesiapa yang tidur sehingga terluput solat ataupun dia lupa, maka hendaklah dia solat apabila dia mengingatinya. Anda rujuk kenyataan ini dalam jilid yang ketiga muka surat 68. Inilah pandangan yang saya pegang. Pun begitu, apa yang disebutkan oleh Dr. Rozaimi di dalam video pun tidaklah ada cacat dan celanya. Apabila Dr. Rozaimi memberitahu bahawa wujud pandangan majoriti seperti mana pandangan yang saya pegang dan ada pandangan minoriti yang menyatakan sebaliknya, kemudian dia menyebutkan bahawa dia memilih pandangan berkenaan dengan sebab-sebab yang telah disebutkan dalam video itu, tak ada masalah. Perlu diingatkan bahawa pandangan minoriti di sini bukanlah pandangan minoriti daripada kalangan orang-orang yang jahil dan bodoh. Apatah lagi dia bukanlah pandangan tiktokers yang majhul dan majhulah, tetapi ia adalah pandangan minoriti ulama. Dengan maksud mereka ini juga adalah jamaah, tetapi jamaah yang sedikit. Mereka berpandangan bahawa solat yang ditinggalkan dengan sengaja tiada lagi peluang untuk qada. Hanya yang tersisa ialah peluang untuk bertaubat dengan taubat yang nasuha. Itulah pendapat sebahagian ulama seperti Ibn Hazmin Al-Andalusi, Al-Ais Abdul Salam, Asy-Syaukani rahimahullah, Sidi Hasan Khan dan sebagainya. Sesiapa yang mahu memastikan pendapat ini, anda boleh rujuk dalam kitab Al-Muhalla karangan Ibn Hazmin dan kitab As-Salah dalam karangan Ibn Qayyim. Itu disebutkan kenyataan ini. Ini adalah ijtihad para ulama. Nabi sebut di dalam hadis tu hanya kepada orang yang meninggalkan solat kerana tertidur pun dia terlupa. Tetapi hadis tu tak sebut pun tentang adakah ia membawa hukum yang sama apabila orang yang tinggalkan solat dengan sengaja. Tidak ada di dalam hadis itu. Oleh itu para ulama berijtihad kemudiannya. Majoriti ulama menyatakan bahawa sama saja orang tu yang meninggalkan secara sengaja ke tak sengaja ke, wajib baginya qada berdasarkan hadis itu. Adapun pendapat yang kedua pula kata tidak, hadis itu hanya sebut tentang orang yang terlupa dan tertidur, tidak disebutkan dengan orang yang sengaja meninggalkan solat. Itu pandangan mereka. Adakah kita nak kata Ibn Hazmin Al-Andalusi, Al-Ais Abdul Salam, Asy-Syaukani rahimahumullah ini adalah orang yang sesat dan masuk api neraka seperti anda telah sesatkan Ibn Taymiyah, Ibn Bas dan Al-Qardawi yang telah mengambil pandangan ini? Di dalam buku saya Tata Cara Solat Rasulullah Berpandukan Mazhab Asy-Syafi'i, saya sudah jelaskan tentang kedua-dua pandangan ini. Anda boleh rujuk di dalam buku ini, anda boleh baca berkaitan tentang pandangan ini dan mengapa saya begitu tegas mengambil pandangan yang mengatakan wajib untuk qada. Saya berusaha menjelaskan bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja wajib dia buat qada. Bahkan pendapat inilah pendapat yang mudah dan ringan menurut saya. Manakala pandangan yang mengatakan tidak ada qada pula, pada pandangan saya ini adalah pandangan yang berat dan menyusahkan. Mengapa? Kerana tiada jalan menebus kesalahan melainkan dengan taubat saja. Jika anda berhutang lalu anda dapat membayarnya dengan wang anda kepada orang yang memberikan hutang itu, ia sangatlah memberuntungkan anda di samping anda dapat meminta maaf kepadanya kerana lewat membayar. Lebih mudah orang itu akan memaafkan anda. Demikian jugalah dalam isu meninggalkan solat ini. Qada dapat meringankan beban muslim. Ia adalah jalan taubat yang terbaik. Oleh itu kita memilih pandangan majoriti. Pun begitu, kita memahami bahawa isu ini juga termasuk dalam isu-isu yang menjadi perbincangan para ulama. Maka berlapang dadalah apabila orang mengambil pandangan yang lain daripada kita. Jangan sikit-sikit nak nerakakan orang, sikit-sikit nak sesatkan orang. Hampa ni mengaji dekat sekolah mana ni? Asyik nak nerakakan orang, nak sesatkan orang pada isu-isu yang kita tahu perselisihan pada ulama. Itu isu yang kedua. Isu yang ketiga, tulis tokers ini Ibn Taymiyah, Ibn Bas dan Yusuf Al-Qardawi Wahabi dan sesat. Sahabat-sahabat, saya bukanlah
penggemar tegar Ibn Taymiyah. Tidak banyak pun buku-buku beliau yang saya khatam, walaupun memang ada buku Ibn Taymiyah yang saya terjemahkan, Raf'un Malam Anil A'immatil A'lam, buku ni. Pun begitu, saya sudah diperkenalkan dengan pandangan-pandangan Ibn Taymiyah sejak dekat Al-Azhar lagi. Bahkan di dalam kitab-kitab kuliah kami, terdapat beberapa pandangan Ibn Taymiyah yang dinukilkan. Dan sebahagian guru kami mengatakan pandangan itu adalah pandangan yang kuat apabila dia menukilkan pandangan itu. Saya sendiri berpandangan bahawa Ibn Taymiyah adalah seorang tokoh ulama dalam mazhab Hanbali yang boleh diambil pendapatnya, ataupun awak tak mahu ambil, awak tolak pendapat dia. Awak boleh kritik pendapat dia, awak boleh puji pendapat dia, silakan. Tetapi sumbangannya dalam tradisi ilmu umat Islam tidak patut dipertikaikan. Al-Imam Ibn Qayyim yang bukunya banyak dalam pasaran, Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, tokoh utama ilmu hadis, Al-Imam Ibn Kathir yang menulis kitab tafsir Ibn Kathir yang hampir di semua masjid dekat Malaysia ni ada kitab tu. Al-Imam Al-Mizzi, tokoh ulama hadis yang menulis kitab Tahzibul Kamal, dan Ibnu Muflih Al-Maqdisi adalah antara nama-nama para ulama yang merupakan murid-murid Ibn Taymiyah. Mereka menjadi ilmuwan daripada tunjuk ajar Ibn Taymiyah rahimahullah. Ibn Baz, dia ni adalah mufti Arab Saudi tahun 1992 sampai 1999. Beliau memberikan fatwa yang mengikat kita di Arab Saudi apabila mengerjakan haji dan umrah. Beliau adalah tokoh ulama yang banyak memberikan sumbangan ilmu dan pengetahuan. Apabila anda tak setuju dengan pandangan Ibn Baz, cukuplah sekadar kata tak setuju, bukan hang sesatkan dia, hang nerakakan dia. Terakhir, Dr. Yusuf Al-Qaradawi ini lagi jenuh. Dia ni baru meninggal baru-baru ni. Dia juga awak anggap sebagai Wahabi, dianggap sebagai sesat. Sedangkan ketokohan beliau telah memajukan dunia pendidikan hari ini dengan begitu pesat. Bahkan di Malaysia secara khusus, kita mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Pandangan beliau berkaitan tentang hukum hakam digunakan secara meluas di Malaysia. Bahkan isu zakat pertanian juga banyak disangkut kepada penulisan dan fatwa-fatwa daripada Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Persoalannya, adakah dengan mengikuti fatwa Al-Qaradawi maka pejabat-pejabat zakat kita telah mengikuti orang yang sesat dan akan masuk api neraka? Ini memang tak masuk di akal. Ini memang satu perkara yang cukup merapu, merepek dan juga meraban. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu ilmu yang bermanfaat pada hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi dalam video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.